Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa uswatina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama pada hari yang mulia ini kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan insya-Allah bersama-sama saya pada kali ini untuk kita mengambil pengajaran daripada kisah Al-Quran. Kita nak mengambil peluang beradanya kita di bulan Ramadan yang disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan alhamdulillah, saya yakin dan percaya para penonton sekalian pastinya sudah pun memulakan bacaan Al-Quran. Ada yang bersama dengan ahli keluarga, ada yang bersama dengan ahli jemaah masjid dan surau. Dan kita nak upgrade sedikit bagaimana tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, iaitu cuba kita nak memahami dan nak mengambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran. Dan pastinya dalam Al-Quran terlalu banyak kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Dan kita nak berkongsi dalam ruang masa yang ada pada kali ini berkenaan dengan kisah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Para hadirin sekalian, saya nak membawa anda semua untuk sama-sama kita nak mulakan pertemuan kita pada hari ini dengan kita memetik satu firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh sama-sama merujuk dalam surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah pada juzuk yang ke-28 pada muka surat 549 pada ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan demi sesungguhnya pada Nabi Ibrahim itu adanya uswatun hasanah, contoh teladan yang perlu kita ikuti. Sebagaimana kita baca surah Al-Ahzab pada ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Maksudnya pada Rasulullah kita sedia maklum ada contoh yang baik yang perlu kita ikut. Kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam semua sudut kehidupan. Dan begitu jugalah pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu para hadirin sekalian, kisah Nabi Ibrahim sangat-sangat perlu untuk kita tadabbur, untuk sama-sama kita ambil pengajaran, untuk sama-sama kita ambil ibrah. Kerana pesan para ulama, kisah-kisah Al-Quran
utama kisah para nabi, ia bukan semata-mata untuk dibaca, ia bukan semata-mata untuk diketahui. Kan kita tahu kisah Nabi Ibrahim, sekian-sekian kisahnya, kan dibakar dalam api yang begitu marak menyala, kan berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala. Macam-macam bentuk kisah yang Allah ceritakan. Tetapi para hadirin sekalian, kita nak maknakan Ramadan pada kali ini, sekurang-kurangnya ada suatu nilai tambah yang boleh kita upgrade diri kita untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan sebagai suatu persediaan, bekalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah para hadirin sekalian, kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim mempunyai suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 orang Rasul sahaja yang mendapat gelaran ini. Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, Nabi Ibrahim. Bermakna betapa istimewanya kedudukan Nabi Ibrahim sehingga mendapat gelaran Khalilullah. Yang kedua, bila kita sebut berkenaan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, kan bapa bagi sekalian para nabi. Mungkin ada para penonton yang tertanya-tanya, kenapa disebut Nabi Ibrahim ini sebagai Abul Anbiya, bapa bagi sekalian para nabi? Sedangkan kita biasa dengar Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Yang masyhurnya Nabi Ismail melalui jalur Hajar, dan juga Nabi Ishaq melalui jalur Sarah. Jadi macam mana dapat gelaran Abul Anbiya, bapa bagi sekalian para nabi? Kalau kita nak kira terjemahan Abul Anbiya, bermakna semua nabi-nabi itu anak kepada Nabi Ibrahim. Maka sebab itu para hadirin sekalian, apabila kita menyebut berkenaan dengan Abul Anbiya, bapa bagi sekalian para nabi, ini memberi maksud daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim, lahirnya nabi-nabi yang begitu ramai yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Daripada jalur Nabi Ismail alaihi salam, maka terus bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada jalur Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi di kalangan Bani Israel yang terlalu ramai jumlahnya. Maka sebab itu diberikan gelaran Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Muslimin, muslimat, para penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, terlalu banyak kisah Nabi Ibrahim, episod-episod, plot-plot cerita yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan sebelum kita nak pergi kepada kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, saya kira elok untuk kita nak mengambil pengajaran daripada beberapa perkara. Pertama, saya nak mengajak para hadirin sekalian bagaimana kita nak melihat betapa banyaknya pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Perhatikan para hadirin sekalian, di dalam Al-Quran kata para ulama tidak kurang daripada 10 pujian. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim. Ingat para penonton sekalian, pujian ini daripada Allah, bukannya daripada manusia. Mungkin kita pernah menerima pujian, dan mungkin kita pernah memberi pujian. Maksud kata pujian itu daripada manusia dan kepada manusia. Dan bila kita sebut pujian itu daripada manusia, contoh kita diberi pujian, kan kamu bagus, seorang yang rajin bekerja. Kamu ni bagus, seorang yang penyabar. Kamu ni bagus, seorang yang ringan tulang, suka bantu orang, dan sebagainya. Boleh jadi para hadirin sekalian, pujian itu ada sebab-sebab tertentu.
Dan boleh jadi orang pertikaikan. Ya ke dia ni rajin, baru datang kamera baru rajin. Kan kalau tak ada orang tengok tak rajin dia. Contoh. Itu maksudnya pujian daripada manusia. Boleh jadi ada pertikaian. Tetapi para hadirin sekalian, bila kita sebut pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu pasti benar. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya nak mengajak para hadirin sekalian yang sedang menonton, kalau boleh bersama-sama dengan saya untuk kita merujuk ke dalam surah Hud. Surah Hud pada ayat 75, di mana Allah Subhanahu wa taala merakamkan pujian. Sebagaimana kita sebut tadi, dalam Al-Quran terlalu banyak pujian-pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim yang disebut oleh para ulama memiliki terlalu banyak al-awsaf at-tayyibah, iaitu sifat-sifat yang terpuji. Maka dalam kesempatan masa yang ada pada kali ini, saya nak kongsikan para hadirin sekalian satu ayat sahaja. Boleh rujuk dalam surah Hud pada ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang penyantun, lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebagaimana kita sebut di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa pada Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka di antara contoh yang boleh kita ikut, yang perlu kita jejaki, sifat-sifat yang mulia yang ada pada Nabi Ibrahim. Disebut dalam ayat ini ada 3 sifat yang mulia yang boleh sama-sama kita jejakinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim memiliki sifat halim. Halim biasa kita terjemah lemah lembut, sopan santun. Apakah maksud halim pada Nabi Ibrahim? Adakah semata-mata Nabi Ibrahim ini cakapnya lemah lembut, sopan santun? Ya, kita sebut. Tetapi jauh lebih mendalam lagi maksud halim dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, iaitulah Nabi Ibrahim, walaupun baginda boleh sahaja membalas keburukan yang dilakukan oleh kaumnya. Tuan-tuan sekalian, kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim, terlalu banyak keburukan, pengkhianatan yang dilakukan oleh kaumnya terhadap Nabi Ibrahim. Dan antara yang paling dahsyat, iaitulah mereka membakar Nabi Ibrahim. Punya dahsyatnya api yang dinyalakan oleh kaum Nabi Ibrahim, semata-mata nak membakar Nabi Ibrahim. Sehingga dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa ada seorang perempuan yang uzur, yang sakit. Kalau kita sebut hari ini sakit stroke. Dan dia menyatakan bahawa kalau tidak kerana aku ni sakit, tak boleh nak bergerak, pasti aku juga akan membawa kayu-kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim. Sebab itu nyalaan api untuk membakar Nabi Ibrahim tersangatlah besar dan tinggi, sehingga para ulama menyatakan bahawa kalau burung terbang, pasti burung pun terbakar. Maksudnya nyalaan yang sangat besar, yang luar biasa. Ini antara bentuk pengkhianatan, keburukan, kecelakaan yang dilakukan oleh kaum terhadap Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim memiliki sifat halim. Tidak sama sekali mengangkat tangan berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaumnya. Ini para hadirin sekalian, perkara yang perlu kita contohi. Sebagai contoh, kita maklumi puasa mendidik sifat sabar.
Bila kita berdakwah, kita mengajak manusia kepada kebaikan, mengabdikan diri kepada Allah, melakukan perkara-perkara baik, meninggalkan perkara-perkara buruk, pasti di sana adanya tentangan, cemuhan dan sebagainya. Maka kita kena ambil sifat terpuji yang ada pada Nabi Ibrahim, membalas dengan kebaikan. Apa salah kiranya kita terus berdoa, moga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka dan kita balas dengan yang baik. Insya-Allah mudah-mudahan mereka terkesan, mereka menerima seruan dakwah yang kita sampaikan. Ini pertama para hadirin sekalian. Yang kedua, perhatikan sifat terpuji yang Allah rakamkan dalam Al-Quran yang ada pada Nabi Ibrahim, iaitulah sifat Awwah. Kan, sifat yang disebut penghibah. Apa maksud penghibah? Apa maksud Awwah di sini? Kalau kita merujuk dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menyenaraikan sekurang-kurangnya ada 15 maksud perkataan Awwah. Kan, maknanya suka, merayu, merintih, mengadu. Ini para hadirin sekalian satu sifat yang sangat-sangat terpuji, yang kita kena ambil kesempatan khususnya di bulan Ramadan. Dan istimewanya Ramadan bukan setakat malam, bahkan siang hari kita berpuasa. Maka kita kena banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita menangis kepada Allah, merintih kepada Allah. Jangan banyak kita merayu, merintih, mengadu kepada manusia. Sebaliknya, kita banyak mengadu, merintih, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, yakin dan percayalah, Allah pasti mendengar rintihan, rayuan, aduan hamba-hambanya. Dan yang ketiga para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat terpuji yang ada pada Nabi Ibrahim, iaitulah sifat munib. Maksudnya suka kembali kepada Allah. Kita sebut suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan satu sifat yang mulia. Khususnya saya nak berpesan kepada diri saya serta para penonton sekalian, kita ambil peluang setiap malam. Setiap malam di bulan Ramadan ini, khususnya 1/3 akhir malam. Kalau tak dapat mungkin 3-4 jam sebelum subuh, mungkin letih, kita ambil fokus waktu sahur. Kita bangun sahur, jangan sekadar bangun tu makan. Ya, kita tak nafikan makan sahur tu sunnah Nabi SAW. Cuma kita nak sebut ambil sedikit masa, lebih kurang 5 minit, 10 minit sebelum subuh, untuk kita minta ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila kita lepasi Ramadan nanti, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan diri kita sebagai hamba yang seumpama baru lahir, kan, baru keluar daripada perut ibu. Maknanya kita ni dalam keadaan fitrah. Inilah yang disebut sebagai Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Jadi sebab itu para hadirin sekalian, ayat 75 surah Hud, Allah menceritakan 3 sifat terpuji yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang wajar untuk kita contohi, kita jejaki, kita ikuti dalam kehidupan kita seharian. Sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastinya di sana banyak lagi, kan, sifat-sifat terpuji yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran. Cuma kita tak sempat nak ulas semua sekali. Maka para hadirin sekalian, kita nak berpindah pula kepada doa-doa Nabi Ibrahim. Para hadirin sekalian, saya tahu kita semua excited. Bila masuk Ramadan, semua nak berdoa, perbanyakkan doa. Dan itu merupakan amalan yang mulia.
Dan bila kita sebut doa, pastilah doa yang terbaik, doa-doa yang dipetik daripada Al-Quranul Karim. Dan dalam Al-Quran, subhanallah, terlalu banyak doa Nabi Ibrahim. Saya nak bagi sedikit homework kerja rumah kepada para penonton. Kalau boleh, balik nanti ataupun sekarang ni boleh buka surah Ibrahim pada muka surat 260 dalam mushaf Al-Quran. Surah Ibrahim muka surat 260 dalam mushaf dia belah kiri. Kan, belah kiri muka surat 260 surah Ibrahim. Pada muka surat tersebut banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan. Bukan nak kata nabi-nabi lain tak payah, tak, bukan maksudnya begitu. Sebab kita sekarang ini tengah fokus kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka elok untuk kita teliti, kan, kita ambil pengajaran. Nanti mungkin dah sampai juzuk 12, juzuk 13, kan, sampai surah Ibrahim. Maka kita boleh tengok, kalau ada yang Quran ada terjemahan sebelah, itu lagi cantik. Kan, kita tengok ayat, tengok terjemahan untuk memudahkan kefahaman kita. Jadi doa Nabi Ibrahim ni, para hadirin sekalian, terlalu banyak. Cuma dalam kesempatan masa yang ada pada kali ini, kita nak kongsi satu doa. Satu doa yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai amalan bacaan doa harian kita seisi keluarga. Dan doa yang saya maksudkan ada dalam muka surat 260 surah Ibrahim, iaitu pada ayat 40. Doa ni masyhur. Doa ni biasa tuan-tuan pun dah hafal, dan biasa kita mengaminkan doa ni imam-imam yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim pada ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman ala lisani Ibrahim, yang bermaksud, wahai Tuhanku, jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang mendirikan solat, dan juga zuriat keturunanku. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Sidang pendengar, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ni mengandungi banyak pengajaran yang boleh kita ambil, dan kita nak fokus kepada dua perkara. Perhatikan doa ni, kalau baik lajikan tik, kita hafal doa ni. Kita hafal doa ni dan kita hafal maknanya, insya-Allah itu lebih bermakna. Yang pertama, para hadirin sekalian, perhatikan doa ini. Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang mendirikan solat. Suka juga saya nak ingatkan para hadirin sekalian, penonton sekalian, kita berada di bulan Ramadan. Jangan semata-mata kita berpuasa, tiba-tiba kita tak mendirikan solat. Berapa ramai di kalangan masyarakat umat Islam yang kita tak tahulah bagaimana kefahaman mereka, sehingga mereka boleh puasa tapi mereka meninggalkan solat. Sedangkan solat mempunyai kedudukan yang sangat penting, istimewa di dalam agama. Sehingga kan Nabi SAW mengingatkan kita, as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Kata Nabi SAW, solat itu tiang agama, dan barang siapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia meruntuhkan agama. Jadi mana mungkin seseorang yang puasa tiba-tiba tak solat? Ini kita bukan nak bincang solat tarawih, solat sunat, tak. Ni kita bincang solat fardu. Kalau solat tarawih dia tinggalkan, kita kata mungkin tak apalah, tak berdosa, tetap rugi juga. Kan kita pun boleh bahas juga rugi. Kan sayang kalau mari Ramadan tiba-tiba tak ambil peluang untuk perbanyakkan ibadah.
Ni kita sebut asas, iaitu solat fardu. Sebab itu para hadirin sekalian, bila sebut tentang Rabbi ja'alni muqimas salah, ini juga sebagai perkara yang perlu kita berikan perhatian, mendirikan solat. Kita tak nak semata-mata melaksanakan solat. Orang tanya solat ke belum? Dah. Macam mana solat? Tak tahulah janji solat. Sebab tu timbul dulu-dulu, tahun lepas, 2 tahun lepas, dia mari tuan-tuan sekalian, solat tarawih 23 rakaat, 20 rakaat, 7 minit selesai dah. Macam mana kita nak bayangkan 20 rakaat 7 minit? Maka pasti itu merupakan perkara yang memang tak masuk akal. Sedangkan Nabi pesan kepada kita, di antara perkara yang kita kena jaga dan pelihara solat kita, iaitu Nabi pesan, apabila kita mendirikan solat, jangan seumpama burung gagak yang mematuk makanan. Apa maknanya para hadirin sekalian? Iaitu solat sembahyang yang tidak ada tamakninah. Kalau lah 20 rakaat 7 minit, purata 1 rakaat, berapa saat? Maksudnya perkara itu perlu kita elakkan. Sebab itu bukan semata-mata janji solat, macam mana keadaan solat, tamakninah macam mana, rukun macam mana dan seumpamanya, maka jangan kita hanya semata-mata melaksanakan solat. Termasuklah juga para hadirin sekalian peringatan pada diri saya serta para penonton tentang muqimas solah, mendirikan solat. Pesan para ulama juga berkenaan dengan waktu solat. Kita berpuasa, maka jaga waktu solat. Jangan kita solat di akhir-akhir waktu. Kan semayang zuhur pukul berapa? Nak 5 minit nak asar baru nak semayang. Tak apalah ustaz, senang, 1 wuduk 2 waktu. Kan habis beri salam, tunggu seminit 2, sambung semayang asar. Maka itu perlu dielakkan untuk nak memastikan kita benar-benar mendirikan solat. Kerana solat itu ada waktu-waktunya. Sebab itu kalau kita perhatikan pada jam-jam dinding solat, kan ada dinyatakan ayat Al-Quranul Karim, Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu difardukan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah pun ditetapkan. Jadi saya nak pesan pada diri saya serta muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, solat dia ada waktu dia. Kita solat ikut waktu solat, bukan ikut waktu kita. Sebab itu para hadirin sekalian, pertama, doa ini memberikan peringatan kepada kita untuk cakna, kan, ambil berat perhatian terhadap ibadat solat. Dan yang kedua dalam doa ini, bagaimana Nabi Ibrahim mengajar kepada kita, wa min dzurriyyati, iaitu wahai Tuhan, bukan setakat diriku menjaga solat, mendirikan solat, dan juga wa min dzurriyyati, juga zuriat keturunanku. Sebab itu para hadirin sekalian, bila kita sebut tentang solat, bukan semata-mata kita, tetapi tengok juga, kita ambil peluang bulan Ramadan untuk sama-sama mengingati antara ahli keluarga, suami, isteri, anak-anak, kalau ada cucu-cucu, untuk kita menjaga solat. Sebab itu dalam Al-Quran Allah berpesan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahli keluarga kamu untuk mendirikan solat dan bersabarlah apabila kamu melaksanakannya, memerintahkannya. Dan para hadirin sekalian, saya nak mengambil peluang kesempatan pada pertemuan kali ini, apabila Allah perintahkan kita untuk suruh ahli keluarga mendirikan solat, yakin dan percayalah manfaat akan kembali kepada kita. Pastinya kita menghafal ataupun mengingati
hadis Nabi SAW berkenaan dengan 3 amalan yang tidak akan terhenti manfaatnya walaupun kita telah meninggal dunia. Idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3. Bila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalan melainkan 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Para hadirin sekalian, pastinya bila kita mati satu hari nanti, kita mengharapkan doa daripada anak-anak yang soleh. Dan pastinya antara sifat, ciri-ciri, kriteria anak yang soleh iaitu mereka yang memelihara, menjaga solat. Sebab itu para hadirin sekalian, kita ingat doa ini, kita faham doa ini, dan kita laksanakan tuntutan di sebalik doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, sesungguhnya episod kisah Nabi Ibrahim terlalu banyak. Ada kisah Nabi Ibrahim bersama dengan isterinya. Ada kisah Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya. Kisah Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrus. Kisah Nabi Ibrahim dibakar. Kisah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Banyak lagi kisah-kisah Nabi Ibrahim. Dan pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia ini, saya nak mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama kita nak ambil sedikit masa, nak mengambil pengajaran daripada kisah, salah satu kisah Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Para hadirin sekalian, dalam Al-Quran, kalau boleh saya kongsikan, ada 5 surah yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan kisah Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Ada di sana surah Al-An'am, Maryam, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara dan Az-Zukhruf. Ini 5 surah yang Allah ceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Dan hari ini kita nak kongsikan satu sahaja surah untuk kita ambil pengajaran dan iktibar. Mudah-mudahan kisah yang kita nak kongsikan pada hari yang mulia ini memberikan pengajaran dan iktibar kepada kita semua, insya-Allah. Mari sama-sama kita tadabbur, kita ambil pengajaran merujuk kepada surah Maryam. Kan, surah Maryam ayat 41 hingga ayat 45. Para penonton yang sedang menonton secara live pada hari ini, kita jemput sekali untuk merujuk surah Maryam pada ayat 41 hingga ayat 45. Di mana ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana dialog ucapan Nabi Ibrahim ketika mana berbicara, berdakwah kepada ayahnya. InsyaAllah saya akan baca dan insyaAllah kita nak sama-sama ambil pengajaran daripada beberapa ayat yang kita kongsikan pada petang yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله العظيم. Ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi, ayat 41 hingga ayat 45. Dalam surah Maryam, Allah menceritakan berkenaan dengan bagaimana ucapan bicara Nabi Ibrahim terhadap ayahnya.
Dan saya nak terus pergi kepada 3 pengajaran. Saya nak ringkaskan para hadirin sekalian untuk sama-sama kita ambil pengajaran. Yang pertama para hadirin sekalian, daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, cuba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan ucapan-ucapan Nabi Ibrahim dengan ucapan panggilan yang penuh beradab dan sopan. Sehingga Allah sebut sebanyak 4 kali perkataan ya abati. Kan nanti boleh tengok ayat 42, 43, 44, 45. 4 ayat, 4 kali Allah ulang perkataan ya abati, yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, wahai ayah kesayanganku. Para hadirin sekalian, memang di sana khilaf para ulama. Apakah agama yang dianuti oleh ayah Nabi Ibrahim? Pandangan pertama menyatakan bahawa ayah Nabi Ibrahim seorang musyrik, seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, penyembah berhala dan pengukir batu-batu berhala. Pandangan kedua menyatakan bahawa ayah Nabi Ibrahim seorang, kita kata, Muslim. Kan mereka yang Muslim, agama yang benar. Maka ada 2 pandangan. Kalau kita ambil pandangan yang pertama, ayah Nabi Ibrahim seorang yang tidak beriman. Bayangkan para hadirin sekalian betapa beradabnya seorang anak ketika mana berbicara dengan ayahnya yang berlainan agama, kan, yang berlainan akidah. Walaupun berlainan akidah, berlainan agama, tetap Nabi Ibrahim menunjukkan satu contoh yang mulia, yang terbaik. Dan ini perbahasan berkenaan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu dan bapa. Kalau takdirnya kita sebagai seorang Muslim, ibu dan ayah kita seorang yang tidak beragama Islam, dia tidak memberikan keizinan kepada kita untuk bercakap kasar dengan mereka, kan, bercakap, orang kata, keras dengan mereka. Tanggungjawab anak terhadap ibu dan bapa tetap berkata dengan perkataan yang lembut, yang baik. Sehingga kan Allah menyatakan dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata oh sekalipun, tinggi suara pun jangan. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ayahnya berbeza agama, Nabi Ibrahim tetap memanggil ayahnya dengan panggilan yang sangat mesra, yang adanya unsur kasih dan sayang. Digambarkan oleh Allah dengan panggilan ya abati, wahai ayah kesayanganku. Kita mungkin jarang tuan-tuan sekalian dengar anak panggil ayah abati. Biasa mungkin kita dengar abi, ayahku, kan, ataupun mungkin papa dan sebagainya lah. Tapi abati sangat jarang. Dan dalam Al-Quran para hadirin sekalian, Allah juga merekodkan kisah anak memanggil ayah dengan panggilan abati. Sebagai contoh, tak perlu pergi jauh para hadirin sekalian, kisah bagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk sembelih anak. Kan biasanya bila sampai musim korban akan dibaca kisah ini. Kan merujuk kepada surah As-Saffat ayat 102. Perhatikan dalam ayat tersebut, ketika mana Nabi Ibrahim memberitahu kepada anaknya Nabi Ismail bahawa perintah untuk sembelih, bukan sembelih lembu ke sembelih kibas, tak, sembelih anak sendiri. Fanzur madza tara. Maka tuan-tuan sekalian, jawapan yang diberikan oleh anak Nabi Ibrahim, yakni Ismail, Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran, qala ya abatif'al. Maka Nabi Ismail berkata, wahai ayah kesayanganku, ya abati, wahai ayah kesayanganku. Para hadirin sekalian, Nabi Ismail memanggil ayahnya seorang Nabi dengan panggilan abati, maka kata para ulama itu selayaknya. Contoh yang kedua ringkas, tuan-tuan sekalian boleh rujuk surah Yusuf
di awal surah Yusuf pada ayat yang keempat, ketika mana Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Yaqub bahawa beliau baginda bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud. Maka Allah merakamkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf memanggil ayahnya Nabi Yaqub dengan ya abati. Maknanya tuan-tuan sekalian, panggilan abati, panggilan yang sangat mesra, yang mengandungi unsur kasih sayang. Tiba-tiba Allah rakamkan dalam kisah ini 4 kali Allah sebut nak memberikan gambaran betapa hebatnya akhlak, adab yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim sebagai seorang anak. Maka saya nak mengingatkan kepada diri saya serta para penonton, khususnya anak-anak, pada hari ini jangan kita lupa tanggungjawab kita di antara adab dan akhlak yang hampir banyak aduan lah kita dengar sebut kan, orang kata aduan daripada ibu ayah hari ini yang mengadu kepada kita, ramai anak-anak yang bercakap kasar. Maka kita nak ambil peluang Ramadan pada kali ini, kan, latih diri kita untuk bercakap, bukan kata slow, bukan perlahan dia punya tone tu, tak, tapi cakap dengan penuh sopan santun dan lemah lembut, insya-Allah. Itu para hadirin sekalian yang pertama. Yang kedua, kita nak kongsikan, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, antara pengajaran yang besar juga, iaitu para ulama menyatakan bahawa Nabi Ibrahim sama sekali tidak menghukum ayahnya sebagai ahli neraka. Yang ni para hadirin sekalian kita sebut dalam perkara fiqhud dakwah, fiqh dalam kita berdakwah, khususnya kepada non-Muslim. Bila kita nak mengajak masyarakat bukan Islam dekat dengan Islam, maka jangan sama sekali kita menghukum mereka, kan, kita istilahnya menerakakan mereka, kerana kita tak tahu para hadirin sekalian bagaimanakah nanti pengakhiran hidup mereka dan hidup kita. Boleh jadi terbalik, dan ini tak mustahil. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, dalam hadis yang keempat, di akhir hadis itu Nabi SAW menceritakan kepada sahabat berkenaan dengan 2 golongan. Yang pertama disebut syaqiyun, yang kedua sa'idun. Ada di sana golongan yang celaka, ada golongan yang bahagia. Siapakah bahagia, siapakah yang celaka? Lalu Nabi menceritakan, menerangkan kepada sahabat siapakah golongan syaqiyun, golongan yang kita sebut celaka. Nabi menyatakan bahawa hidupnya di dunia banyak melakukan kebaikan sehingga jaraknya dengan syurga zira', maknanya sehasta. Banyaknya dia melakukan kebaikan sehingga jarak dia dengan syurga dekat sangat. Tapi takdir telah menentukan, kan, akhir hidupnya berubah, kan, melakukan maksiat, kufur pada Allah, lalu tuan-tuan mati dalam keadaan kufur, dihumban masuk dalam api neraka. Itu golongan yang syaqiyun, yang celaka. Di sana ada golongan yang sa'idun, golongan yang bahagia. Siapa golongan yang bahagia ini? Kata Nabi SAW, di hidup di dunia ini mereka banyak melakukan maksiat sehingga jaraknya dengan neraka zira', sehasta sahaja. Tiba-tiba takdir menentukan akhir hidupnya, kan, orang kata berubah hatinya, minta ampun pada Allah, istighfar, bertaubat pada Allah, Allah terima dan dia masuk syurga. Maka sebab itu perhatikan kisah Nabi Ibrahim mengajar kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim sama sekali tidak menghukum ayahnya sebagai ahli neraka. Sebaliknya Nabi Ibrahim memberikan inzar, memberikan amaran dan ancaman. Perhatikan ayat yang kita baca tadi, surah Maryam ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Yang bermaksud, wahai ayah kesayanganku, sesungguhnya saya bimbang
saya takut ayah akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Walaupun ayahnya mensyirikkan Allah, menyembah berhala, mengukir batu-batu berhala, bahkan menghalang, memberikan ancaman, kecaman kepada Nabi Ibrahim untuk direjam Nabi Ibrahim. Kalau sekiranya Nabi Ibrahim terus menerus berdakwah, tapi tetap Nabi Ibrahim tidak menghukum ayahnya. Sebaliknya Nabi Ibrahim memberikan peringatan, amaran, ancaman. Dan ini perkara yang kita boleh berikan, contohi sebagai contoh. Mungkin ada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang tak puasa. Jangan kata tak puasa, neraka. Jangan, cepat sangat. Sebaliknya kita berikan amaran, kan, takutlah kamu akan api neraka, takutlah kamu akan azab neraka, kan, kemurkaan Allah, siksaan api neraka yang tersangat pedih. Itu insya-Allah lebih, kita kata, tepat dalam berdakwah kepada umat manusia. Sidang jemaah, penonton, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim apabila berdakwah, berbicara dengan ayahnya, yang kita menyaksikan banyaknya pengajaran yang boleh kita ikuti, yang boleh kita contohi. Sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sampai kepada minit-minit akhir pertemuan kita pada petang ini, pada hari ini, yang saya nak kongsikan sebagai kesimpulan umum. Dalam kisah Nabi Ibrahim, pertama sekali bila kita nak mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran, para ulama meletakkan satu kaedah yang disebut al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi, iaitu kita ambil pengajaran berdasarkan umumnya lafaz, bukan sebab yang khusus. Contoh, kita baca, dengar kisah Nabi Ibrahim, jangan kita berkata, ustaz, kan tuan, yang tu kisah Nabi Ibrahim, kita ni umat Nabi Muhammad. Nanti baca pula kisah Nabi Musa, tuan, itu kisah Nabi Musa, itu kisah Fir'aun, kita bukan zaman Nabi Musa. Kalau macam tu sikap kita, para hadirin sekalian, bagaimana kita nak mengambil pengajaran daripada ayat-ayat, kisah-kisah Al-Quran? Maka kita jangan ambil berdasarkan sebab yang khusus, tetapi bi umumil lafzi, pada umumnya lafaz. InsyaAllah, bila kita fokus kepada konten, kandungan Al-Quran, tanpa kita melihat siapakah, zaman Nabi manakah, yang penting ianya terkandung dalam Al-Quran. Dan Quran bukan semata-mata kitab sejarah, bukan semata-mata untuk dibaca, tetapi untuk diambil pengajaran. Dan saya nak kongsikan satu pengajaran yang besar daripada kisah Nabi Ibrahim. Boleh para penonton, hadirin dan hadirat sekalian, rujuk dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah pada ayat 124. Kan ni juzuk 1 surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yakni beberapa ujian, lalu dia, yakni Nabi Ibrahim, melaksanakannya dengan sempurna. Para hadirin sekalian, ini merupakan pengajaran yang boleh kita ambil, khususnya dalam kita melalui hari-hari di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bagaimana Nabi Ibrahim, Allah menyebut, melaksanakan segala bentuk ujian-ujian dengan sempurna. Dan kalau kita perhatikan, kita menelusuri kisah-kisah Nabi Ibrahim,
ujian-ujian yang Allah datangkan bukan biasa-biasa para tonton sekalian, para penonton sekalian, bukan biasa-biasa, tapi ujian yang sangat luar biasa. Namun Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Dan hari ini kita juga berhadapan dengan ujian, iaitu ujian bagaimana kita nak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, malam kita beribadah. Bagaimana kita nak melalui hari-hari di bulan Ramadan yang mudah-mudahan akhirnya nanti la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para hadirin sekalian, daripada kisah Nabi Ibrahim ini, ia memberikan pengajaran kepada kita untuk menjadi hamba yang qalu sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat, kita dengar dan kita patuh. Walaupun ada di sana perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, arahan Allah maupun larangan Allah, yang kita tak boleh berfikir apa kebaikan hikmah di sebaliknya, tetapi kita meletakkan keyakinan bahawa perintah Allah, arahan Allah, larangan Allah pasti mengandungi kebaikan. Kalaupun tak di dunia, pastinya di hari akhirat kelak nanti. Sebab itu para hadirin sekalian, mari sama-sama kita maknakan Ramadan pada tahun ini dengan melipat gandakan segala bentuk amalan-amalan, termasuklah tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita melaksanakan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, membacanya, memahaminya, menyampaikannya, beramal dengannya. Mudah-mudahan di akhirat kelak nanti, sebagaimana doa yang kita baca setiap hari selepas tadarus Al-Quran, waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wahai Tuhan, jadikanlah Quran pada hari akhirat sebagai hujjah, dalil, bukti untuk memudahkan urusan kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup dulu setakat itu, sedikit perkongsian tazkirah pada kali ini berkenaan dengan ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua dalam usaha untuk kita memaknakan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan, dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.